Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kisah kali ini bertajuk Driver Taksi Digoda Jelmaan Wanita. Kisahnya begini. Kira-kira pukul 2 pagi, saya terjaga apabila mendengar suara operator telefon radio taksi membuat panggilan. Ada penumpang dari Bukit Antarabangsa nak ke Taman Pun Dr. Ismail. Sesiapa yang berdekatan kawasan itu, sila lapor diri. Suara operator halus keluar dari alat komunikasi. Tanpa berfikir panjang, saya terus menyambut panggilan dan menyatakan sanggup untuk mengambil penumpang itu. Dari jalan Hulu Klang, saya masuk ke simpang Bukit Antarabangsa yang jalannya banyak seleku tajam. Melangnya kira-kira 5 menit kemudian, operator memberitahu supaya saya tidak terus ke kondo tersebut kerana taksi lain telah mengambil penumpang itu. Dah dekat nak sampai ni, beritahu saya pada operator. Janganlah marah, saya pun tak tahu. Taksi itu tak lapor diri pun. Tiba-tiba saja beritahu dah ambil penumpang. Suara operator membela diri. Okeylah, saya pusing balik, kata saya. Sedikit kecewa dengan apa yang berlaku. Sudah alang-alang ada di Bukit Antarabangsa. Lebih baik saya teruskan perjalanan hingga ke kondo tersebut. Manalah tahu kalau adalah penumpang lain yang nak naik taksi saya. Jika tak ada pun tak apalah, bisik hati si pemandu taksi, asalkan dia rasa puas hati. Sewaktu tiba di pondok pengawal, tidak ada sesiapa pun di situ. Kemudian saya buat pusingan U dan berpatah balik. Saya pandu kereta perlahan-lahan sambil menikmati pemandangan Kuala Lumpur dari lereng bukit. Di kiri dan kanan semuanya nampak gelap. Hanya kelihatan bayang-bayang hitam pokok-pokok sahaja. Skrik. Tiba-tiba, tayar kereta berdecit apabila brek ditekan mengejut. Nyaris-nyaris saya terlanggar perempuan di tepi jalan yang sedang melambai-lambaikan tangan menahan taksi saya. Wow, cantik seksinya cun melacun. Spontan keluar dari mulut saya apabila nampak wanita dalam lingkungan 20-an memakai gaun merah pendek. Gaun tampilannya ketat hingga menampakkan susu tubuh yang meniurkan. Saya terpaku juga dengan keayuan gadis itu. Saya turunkan cermin kereta untuk bertanya. Gadis berambut panjang, hidung mancung, berkulit putih, dan bermata galak itu tersenyum. Gombak, ringkas jawabnya dalam pelat Cina. Okey, boleh, jawab saya. Gadis itu terus membuka pintu belakang. Alamak, minat wangi apa yang dia pakai hingga menusuk ke hidung. Saya terus memandu, menyusuri seleku tajam jalan Bukit Antarabangsa untuk ke Lebuh Raya Hulu Klang. Kemudian ke Gombak. Sambil memandu saya sempat menjeling ke cermin. Perempuan itu tersandar di kerusi dengan mata terpejam. Fikiran saya terus melayang memikirkan keberanian perempuan itu berjalan seorang diri di dalam gelap. Namun, saya tidak berani bertanyakan kerana bimbang dituduh menyibuk. Tiba-tiba terasa tengkuk saya dipenuhi jari jemari. Sicu seperti air batu. Saya tempis tangan gadis itu dan menyuruhnya duduk baik-baik. Namun,
Tengkuk saya terus juga diraba dengan gaya menggoda. Saya tempis lagi tangan perempuan itu. "Okey, jangan buat macam itulah," kata saya. Perempuan itu tidak mempedulikan kata-kata saya. Dia terus juga meraba dan membelai tengkuk saya, bahu serta rambut saya. Kali ini saya bersuara dengan lebih keras sekaligus memandang ke cermin. Saya merenung cermin agak lama kerana tidak pasti apa yang dilihat. "Ya Allah, betul ke ni?" Saya bercakap sendiri. Kemudian saya pasang lampu. Perempuan tu menyerinai. Muka perempuan tu menggerutu, mengalir darah. Dan nanah dari kudis-kudis di pipi dia. Dagu dan juga dahi dia juga bernanah dan berkudis. Kelihatan kedua-dua matanya tersembuh keluar. Saya terus tekan brek sekuat-kuat hati. Kemudian pusing steering untuk berpatah balik ke pondok pengawal di kondo tadi. Jari jemari berkuku panjang terus meraba-raba dan membelai tengkuk saya. Beberapa kali saya cuba membaca Ayatul Kursi, tapi lintang pukang tidak tahu yang mana harus dibaca dulu. Lidah saya keluh. Kemudian saya cuba pula baca Al-Fatihah, pun sama juga tak berjaya. Kereta yang saya pandu sekejap ke tepi, sekejap ke tengah. Saya bimbang jika jari-jari itu akan mencekik leher saya. Saya tekan minyak sekuat kaki supaya cepat sampai. Peluh dingin mengalir membasahi baju. Terasa macam nak terkencing ketika tu. Lutut saya menggeletar. Seluruh badan saya jadi seram sejuk. Semakin laju kereta, maka semakin lebar perempuan itu tersenyih di cermin. Hampir-hampir besi penghadang di pintu pagar kondo saya langgar. Tolong, saya menjerit sambil membuka pintu teksi sebaik sampai ke bilik pengawal. Malangnya, saya jatuh terjelepuk. Kaki lembek tidak mampu untuk berdiri atau berjalan. Saya cuba bangun, tapi tidak berdaya. Terasa lemah seluruh badan saya. Saya merangkak pula selepas itu. Tolong! Saya menderit lagi sambil merangkak. Kemudian menyarap seperti askar untuk ke pondok pengawal yang jaraknya hanya 2 meter sahaja. 2 orang pengawal keselamatan berlari mendapatkan saya. "Kenapa bang?" tanya mereka dengan muka cemas. Saya hanya menunjuk ke arah teksi. Mereka segera ke teksi, tertunduk-tunduk mengintai dari cermin tingkap. Yang kelihatan hanya wanita berambut panjang, memakai gaun merah. Perlahan-lahan pintu belakang dibuka dan benda putih terbang keluar dari teksi. Pengawal itu juga lari lintang pukang masuk ke bilik dan mengunci pintu. Saya hanya memerhatikan kedua-dua pengawal itu termuntah-muntah. Tidak ada apa yang mampu saya lakukan kecuali memandang sahaja. Bau bangkai dari dalam teksi mula menyelinap masuk ke lubang hidung saya. Saya cuba tahan supaya isi perut saya tidak turut terburai. Tapi saya tidak mampu. Saya juga turut termuntah sama. Malam itu, saya tidak mampu untuk memandu. Semangat hilang langsung. Tambah-tambah, bau itu masih melekat di dalam teksi. Menjelang subuh, 3 orang kawan saya datang untuk membawa saya pulang. Teksi itu saya tinggalkan di kawasan berhampiran dengan pondok pengawal. Sejak peristiwa itu, saya tidak berani mengambil penumpang di kawasan tersebut selepas tengah malam. Walaupun ditawarkan dengan bayaran berkali-kali ganda. Walaupun RM1,000 ke atas sekalipun, saya memang tidak berani lagi.
Sekian untuk kisah kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum.